أستغفر الله العظيم 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 سلام الله يا طه رسول الله سلام الله على ياسين حبيب الله Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, semoga sihat semua, insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Iman mana ta'aika innal hamdalillah al-mulku la syarika lah. Waalaikumsalam Puan Rostila Yunus. Sin Habibillah Salimil Ummah. InsyaAllah sama-sama kita share kuliah kita, dan kita dengar dahulu selawat Badariyah sebelum memulakan bacaan kitab Riyadhus Shalihin, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ka'lah, Ka'dah, Hajah Kainah, Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Jina wafif InsyaAllah hari ini kita sambung lagi dalam bab ikhlas dan haramnya riak. InsyaAllah kita akan baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita baca 3 hadis atau 4 hadis hari ini, insya-Allah. Allah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Waalaikumsalam Kak Normah Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakur Razi. Saya bukan tok guru, saya ustaz biasa je. Saya Cak Ayang je. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Zaini, Puan Nia, Ustaz Lezai, Muhammad Nur, Puan Asma. Okay, kita dengar sekali lagi, insya-Allah, selawat ni. Sementara menunggu sahabat-sahabat kita masuk, insya-Allah. 5 suku kita start, insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam. Salamullah ala taha rasulillah.
Waalaikumsalam Kak Nah, Kak Wahimah, istiqamah insya-Allah. Waalaikumsalam Datin Hafizah. Ustaz Faisal pun ada. Barakallahu fik Syekhuna wa iyyakum insya-Allah. Ustaz Faisal ustaz yang hebat juga, terkenal di Terengganu, di Kelantan. Yasin Habibillah. Ka innal hamdana wal mulkuna syarikana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Azizah, Puan Azizah, Puan Kamaria, Umi Lung, Puan Umi Lung, Puan Syukriah Samsudin, Yasin Habibillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara ataupun Tuan Muhammad Mustaqim Osman, InsyaAllah harap-harap kita punya internet hari ni okey. Nabi ahlil badri ya Allah. InsyaAllah habis lawat ni kita akan start kuliah, InsyaAllah. Boleh pakai share kuliah kita. Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Waalaikumsalam Tuan Haji Ramli, Cikgu Syarifah, Cikgu Tok Jiring kita dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Fauziah Kasim. Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rasulillah, salatullah salamullah. Waalaikumsalam Puan Aziza Ahmad, Puan Wah Maharani. Salamullah ala ya Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ibu-ibu, tuan-tuan, para sahabat-sahabat Facebook yang saya hormati sekalian, yang pertama dan selamanya kita rafakkan setinggi-tinggi dan jutaan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala masih lagi memilih kita
menjadi orang yang terus menerus membuat kebaikan, melaksanakan segala ketaatan kepadanya, boleh sembahyang asar, boleh berzikir kepada Allah, berselawat dan seterusnya. Allah Ta'ala masih memperkenankan kita untuk sama-sama duduk di dalam satu majlis ilmu secara online atas talian, iaitu majlis kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berpandukan kitab ringkasan ataupun Mukhtasar Riyadhis Salihin karangan Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullahu taala. Kitab kita ni dia asalnya kitab yang tebal, kitab Imam Nawawi, kitab Riyadhus Salihin yang telah saya baca sebelum PKP ni di Masjid Pak Pura, Bacok, Masjid Datin Hafizah. Kan saya baca setiap hari Selasa petang pukul 3 sampai pukul 4. Okey, jadi disebabkan PKP itulah kita tak boleh rentah negeri. Saya ambil alternatif, kata kena baca juga kitab hadis ni. Okey, kita buat petang pula lepas asar di Facebook saya. Okey, jadi kitab tu insya-Allah ada rezeki nanti kita boleh start semulalah di Masjid Pak Pura, Bacok tu. Kelantan jauh sanalah. Okey, cumanya untuk kita sepanjang PKP ni kita akan baca hadis ringkasan Riyadhus Salihin karangan Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullahu taala. Baik, jadi ibu-ibu, para pendengar sekalian, kita sambung hari ini pada muka surat 7 muka surat 7 masih dalam bab ataupun tajuk kecilnya ikhlas dan haramnya riak. Okey, insya-Allah pada petang ni saya akan terangkan sikit lagi, detailkan sikit tentang riak. Okey, riak ni kenapa Allah Taala sangat marah kepada penyakit riak ni. Okey, insya-Allah kita baca hadis dulu. Hadis yang seterusnya pada muka surat 7 tu yang bawah sekali, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata sahabat Nabi yang bernama Jundab. Okey, Jundab ni seorang sahabat yang hebatlah sebenarnya. Okey, Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man samma'a samma'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Masya-Allah, pendek saja hari Nabi. Okey, sebab itu kadang-kadang Nabi dia bercakap pendek tapi maknanya amat-amat panjang. Kita nak syarah tu. Okey, sebab itu kata para ulama, Nabi ni diberi sebagai dia beri satu kelebihan, dipanggil jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Nabi bercakap pendek tapi panjang huraian dia. Okey, panjang syarahannya. Macam nilah, man samma'a samma'allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih. Apa erti dia? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memperdengarkan, yakni amalannya supaya diketahui manusia, nescaya Allah akan memperdengarkannya serta mencelakannya di akhirat, di hari kiamat. Allahu Akbar. Ini ibu-ibu sekalian, tuan-tuan sekalian, apa ni? Petunjuk kepada haramnya kita buat sum'ah. Sum'ah. Sin mim ain ta marbutah. Sum'ah. Apa sum'ah ni? Kita buat amalan supaya didengari oleh orang. Kita nak dengar orang cakap pasal amal kita tu. Masya Allah. Okey, maknanya kita buat amal, orang nampak kita macam buat baik kan, zahirnya, tapi hati kita ada sum'ah. Apa sum'ah ni? Buat amal supaya orang duk cakap-cakap, orang duk viral tentang amal kita. Masya Allah. Kita tengok apa Nabi kata, orang yang macam ni samma'allahu bih, Allah akan memperdengarkannya serta mencelakannya di hari kiamat. Allahu Rabbi. Ini satu petunjuk bahawasanya kita dilarang buat sum'ah.
akan sesuatu amal kita buat. Boleh? Sebab benda macam ni kan, riak, sum'ah, sombong ni, dia boleh meresap, boleh masuk secara halus dalam amal-amal kita. Nampak tak? Sebab itu orang yang ada sum'ah, maka ikhlas tak ada. Ikhlas tak ada. Sebab dia buat tu untuk diketahui oleh manusia, supaya manusia pandang, manusia cakap pasal dia. Satu. Nombor dua, tentang riak. Kata Nabi SAW, wa may yurai, sesiapa yang menampakkan, yakni amalannya supaya dilihat oleh orang lain, Allahu Akbar, nescaya Allah akan menampakkannya dalam kalangan makhluk bahawa dia adalah orang yang riak. Masya Allah. Okey, kita faham di sini bahawasanya Allah Ta'ala amat marah, amat murka kepada orang yang riak dalam ibadah. Okey, sebab itu tajuk kita haramnya riak, ikhlas dan haramnya riak. Kenapa? Kerana riak ni, orang yang riak, okey, akan dikumpulkan bersama-sama orang riak, dan Tuhan kata, inilah orang yang riak dulu. Inilah mereka yang riak dulu di dunia, mereka buat amalan bukan kerana aku. Allahu Rabbi. Okey, sebab itu kita kena sama-sama takut. Takut bila kita beramal tu, kita ada buat sum'ah. Tadi pertama tu. Nombor dua, riak, nak tunjuk ke orang. Okey, maknanya sum'ah dan riak ni sikit je beza. Kan? Dia macam sama kan, tapi dia ada sikit perbezaan. Sum'ah ni melibatkan telinga, sama kan, mendengar. Sum'ah ni kita buat amalan, kita yang buat ni kan. Lepas kita buat tu, kita nak dengar orang cakap puji kita, hormat kita. Tu sum'ah. Kalau riak pula, riak ni ra'a, lihat. Kita nak orang lihat kita, orang pandang kita, orang puji kita. Tu beza. Riak dan sum'ah. Nampak saya terang, saya ringkas tu. Kita tak nak terang panjang-panjang, sebab hadis ni dipendek saja. Walaupun ulama ada buat panjang-panjang, tapi kita ambil yang kita kata konklusi lah. Boleh faham takat ni maknanya kita boleh faham sini, dalam amal kita buat jangan ada sum'ah. Nombor dua, jangan ada riak. Dua-dua ni haram, berdosa besar. Bukan dosa kecil dosa besar sebenarnya. Boleh? Itu yang pertama hadis untuk petang ini. Baik, kita pergi hadis yang kedua. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ingat ibu-ibu sekalian, sebagai tambahan sikit, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kata para ulama, tuan-tuan, setelah mereka meneliti membilang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membilang Abu Hurairah ini di antara hadis yang diriwayatkan banyak, iaitu 5,374 hadis Abu Hurairah. Itu cerita dia. Sikitlah tentang siapa yang perawi hadis ini. Sahabat Nabi yang banyak duduk dengan Nabi, dia rapat dengan Nabi, dan dia yang banyak meriwayatkan hadis, 5,374. Boleh faham tu ibu-ibu sekalian? Jadi kita kan, bila kita baca Abu Hurairah, kita kena respect terus. Sebab ini sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Okey, di antara hadis-hadis yang ribu tu, apa hadis dia? Ni hadis antaranya. Daripada 5,374 hadis, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ana aghna syuraka'i 'anis syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu wa fi riwayatin fa ana minhu bari'un huwa lilladzi amilahu. Baik, ini satu hadis nak cerita tentang apa? Tentang betapa teruknya orang yang buat syirik, buat riak dalam
ibadat dia. Okey, iaitu maksudnya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Taala berfirman, gini ibu-ibu sekalian, bila kita belajar hadis kita jumpa perkataan Allah berfirman, Nabi bersabda Allah berfirman ni bermaksud ini hadis kursi. Hadis kursi dipanggil. Okey, Nabi sampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi sebut Allah berfirman gini. Okey, tengok tu. Apakah yang kata hadis kursi ni? Hadis kursi biasanya Allah guna perkataan aku. Aku. Kata Allah, aku tidak memerlukan mana-mana sekutu untuk bersekutu. Masya Allah. Ni aghna. Aghna ni daripada kaya. Ghani. Aku ni, Allah ni kaya daripada segala sekutu-sekutu. Bermaksud aku tak perlu, tak berhajat pun mana-mana sekutu. Sesiapa yang berbuat kebajikan dengan menyertakan sekutu lain selain daripada ku, kata Allah, sekiranya ada orang ni yang buat baik, buat amal baik, sembahyang, berzikir kan, mengajar ke, tapi dalam dia mengajar tu dia sertakan sekutu lain daripada aku, dia buat syirik dan dia buat riak, maka aku meninggalkannya bersama sekutunya itu. Allahu Rabbi. Allah tinggal terus kita yang kita buat amal tu yang ada riak. Apa maksud tinggal di sini ibu-ibu sekalian? Allah Ta'ala tolak amal kita. Tuhan tak terima amal tersebut. Okey, walaupun sah. Nampak tak? Okey, sebab itu kita tak boleh haram buat riak dalam amal ibadah. Okey, yang gini, riak yang dibolehkan kata para ulama satu saja, iaitu kita riak, kita tunjuk cara semayang supaya orang belakang ni ikut kita. Itu tak apa. Itu memang nampak macam riak, tapi sebenarnya kita nak tunjuk ajar mereka. Nampak? Contohnya kalau kita kan suami menikah dengan orang yang mu'allaf, kan Cina ke orang putih ke, dia tak reti semayang. Jadi kita semayang tu kita tunjuk betul-betul supaya dia ikut. Tunjuk macam tu tidak riak. Faham tunjuk supaya dia belajar, tak ada masalah. Boleh. Yang tunjuk riak yang berdosa besar ni macam mana? Dia buat ibadah tu hati dia nak puji orang, nak pancing pujian orang. Riak ni daripada ro'a ni melihat, dia nak orang tengok dia, nak orang kagum pada dia. Itu sebenarnya. Okey. Dan lagi kata Nabi dalam satu riwayat, maka aku berlepas daripadanya, dia adalah milik kepada sesiapa yang dia melakukan amal kerananya. Kata Allah Ta'ala, aku berlepas diri daripada orang yang buat riak ni. Aku tak terima amal dia. Okey, dia tu milik kepada orang yang dia buat riak tu. Kata Allah. Maknanya apa? Maknanya di sini Allah marah ni. Allah murka. Aku tak cara kamu. Aku tak cara ke demo hak buat riak, gilah gigi. Itu kalau dalam bahasa kasar lah. Okey, itu kita nak faham mudah. Bahasa Terengganu cara. Kelantan cara, okay? Maknanya Allah Ta'ala tak ambil tahu pasal kita, biarlah. Kan? Itu maknanya. Boleh faham? Ini maknanya haramnya kita buat riak dalam amal ibadah kita. Dan ingat tuan-tuan, riak ni di antaranya dia merupakan kita bicarakan tentang di antaranya sifat-sifat orang munafik, dia ada riak dalam amal ibadah. Okey, cumanya gini, saya nak ambil sikit masa tuan-tuan, nak terangkan sikit tentang munafik tadi. Sebab tadi saya lupa nak terang sikit. Gini tuan-tuan, dia munafik ni ada dua jenis. Yang pertama dipanggil munafik i'tiqadi, munafik akidah. Okey. Nombor dua, munafik amali. Ataupun dipanggil nifaqun amaliyun, nifaq amali. Hak pertama nifaq i'tiqadi, nombor dua nifaq amali. Baik. Yang pertama tu munafik i'tiqad, munafik pegangan ni, ini yang kafir.
Ini yang kafir, ini yang bahaya. Nampak tak? Dalam Al-Quranul Karim yang Tuhan cerita tadi tu, yang saya cerita tentang 3 sifat munafik kan. Wa iza qamu ila solah qamu kusala tu, dia riak dalam ibadah, dia bangun sembahyang lambat-lambat. Itu bagi orang munafik yang i'tiqadi. Dalam hati dia tu tak beriman langsung pada Allah. Faham? Tapi dia berpura-pura saja. Boleh. Boleh faham itu i'tiqad apa? I'tiqadi. Munafik i'tiqadi. Dalam hati kafir. Kau cakap mudah. Di luar tu sebut Allah, Allah, Allah. Dia berpura-pura lah. Boleh? Munafik. Boleh? Lepas tu nombor 2, munafik amali ni, iaitu amalan dia munafik. Perangai tu dia ditiru perangai munafik. Macam kita baca tadi kan hadis penawar hati tadi tu, Nabi kata 3 tanda munafik kan. Dia bercakap, bila bercakap dia tipu, bila dia berjanji dia mungkiri, bila dia beri amanah dia khianat. Itu dipanggil nifak amali. Faham? Amalannya amalan orang-orang yang tak molek sangat, orang munafik. Boleh. Tapi kita ingat orang yang buat amal munafik ni, nifak amali ni tak kafir lagi. Tak kafir, tapi berdosa besar lah. Kan? Khianat amanah berdosa besar. Contoh, kita katakan berdusta, bercakap tipu dosa besar. Melainkan dusta yang wajib tu yang kita bincang dah baru-baru ni kan. Cuma umumnya berdusta ni sifat orang yang dipanggil orang yang tak baik kan. Tapi bermaksud tuan-tuan, nifak amali ni kadang-kadang kita cakap nipu, tak mesti kita nifak i'tiqadi kan. Tapi kita dikira memakai sifat munafik, amal munafik tu. Jelas boleh faham itu. Di sini ni dalam hadis ini nak bagi tahu apa tentang syirik dalam amalan. Syirik yang ini riak dalam amalan. Dia semayang tapi ada riak. Bukan kata dia tak beriman pada Allah, dia beriman pada Allah, tapi dalam amal itu ada dibuat riak, tunjuk pada orang kan, supaya orang puji. Itu maksud tu. Kerana kena beza macam mana kita kata riak yang dibolehkan dan riak yang tak dibolehkan tu. Tapi umumnya riak ni memang kata haram. Umumnya haram, berdosa besar. Syirik kecil dipanggil. Boleh faham tu ibu-ibu sekalian? Tentang 2 hadis dulu. Hadis pertama tadi dan hadis yang kedua. Boleh faham? Setakat ni jelas kita punya suara, kita punya perbincangan tentang 2 hadis tentang syirik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ada soalan tu daripada Haji Rosli. Assalamualaikum. Dalam perkhidmatan awam atau swasta, kita mesti tunjukkan kerja-kerja kita kepada bos atau rakan sekerja. Malah mereka berlumba-lumba dan berbangga-bangga dengan prestasi yang dihasilkan. Adakah ini suatu penyakit hati? Baik, macam ni. Saya terang secara kata para ulama biar kita habis gini. Riak yang dikatakan haram ni kan, yang kata syirik ni, iaitu riak dalam amal ibadah khusus. Macam sembahyang kan. Sembahyang kita riak nak tunjuk pada orang. Amal akhirat. Tapi kalau yang macam dalam persoalan tadi tu, kita buat amalan, kita bekerja sungguh-sungguh, tunjuk ke bos. Kalau bos tak tengok, dia tak puas hati kan kerja kita ni. Bahkan kita berlumba-lumba untuk menolong agama Allah, katakanlah dalam perkhidmatan awam tu contoh kan. Kita buat kerja ni kerana Allah, tapi kita berlumba-lumba buat yang terbaik. Itu bukanlah satu penyakit hati. Yang tak bolehnya apa? Kita dengki. Dengki tengok orang tu. Dia ni rajin buat kerja, aku dengki dengan dia.
Tapi dengki dengan orang macam tu pun kena huraikan. Dengki yang mana yang haram? Yakni kita dengki dia tu, kita nak orang si A yang rajin ni hilang pekerjaan, dipecat. Okey, biar dia tak ada dalam pejabat ni. Itu hasad dengki yang haram. Boleh Tapi kalau tengok orang tu rajin dengan dia, aku nak jadi macam dia, nak rajin macam dia, ini bukan dengki, dipanggil ghibtah. Ghibtah dia panggil. Arab panggil ghibtah. Tengok orang buat amal kebajikan yang banyak, rajin bekerja, kita rasa nak macam dia. Faham? Nak jadi macam dia. Kita nak challenge dia. Bukan kita nak menjatuhkan dia. Menjatuhkan itu dipanggil dengki. Kan? Sebab dengki ni, kita suka tengok orang jatuh. Dan kita rasa meluat, rasa marah, rasa tak sebenci, rasa benci tengok orang gembira, orang berjaya. Itu dengki. Boleh faham tapi kalau kita ribetah dalam pekerjaan, dalam kita punya khidmat kita untuk masyarakat, untuk kita kata buat yang terbaik, itu tak ada masalah. Kan? Boleh faham yang riak ni, riak dalam amal ibadah tu, khususnya ibadah yang kata semayang kan, yang betul-betul kata kita buat ni mesti kerana Allah. Okey, sebab kan kita baca kan, dalam surah surah Kautsar. Ibu-ibu kalau ada masa, cari guru belajar tafsir juzul amma dulu. Faham belajar tafsir juzul amma yang juzul 30 tu lah. Tengok surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika. Ayat pendek je. Kata Allah, maka sembahyanglah li untuk rabbika wanhar, dan sembelihlah, korbanlah binatang. Okey. Sebab itu kita kena faham sembahyang ni untuk Allah, khusus untuk Allah. Sebab itu kalau kita buat ibadah, ibadah yang khususi, ibadah yang khusus ni, kita buat riak dalam ibadah tu, Allah marah, Allah murka. Sebab apa? Kita lawan dengan perintah dia tu. Okey, perintah Allah, kamu sembahyanglah untuk aku, untuk abdikan diri kepada aku, jangan abdikan pada pujian, pada pangkat, pada pandangan orang, pada pujian manusia. Nampak tak? Engkau sembahyang tu untuk aku. Bila kamu betul-betul ikhlas pada aku, orang puji kamu pun kamu rasa biasa saja. Nampak tak? Ini ibu-ibu sekalian boleh faham untuk soalan tu. Okey. Jelas dia. Okey. Alhamdulillah. Okey. Ada lagi soalan? Mungkin ada yang nak tanya kan? InsyaAllah. Okey, daripada Cik Laila kalau pakai telekung, lepas tu selfie post dalam media sosial dan solat, itu riak dalam ibadah ustaz? Kan tu, kan ustaz. Baik, macam ni, kita pakai tudung dan telekung, lepas tu kita pun ambil gambar, kita pun dan tulis dan solat. Okey, macam ni lah saya beri benda tersebut kan. Kalau kita sekadar nak tunjuk gambar kan, tunjuk gambar muka kita dalam media massa, saya minta maaf ibu-ibu sekalian, itu perkara yang minta maaf tak molek. Bukan saya nak kata haram terus, tidak, tapi benda tersebut tak molek dibuat oleh seorang wanita. Kerana apa? Sebab wanita ni Nabi kata al-mar'atu auratun. Wanita tu sebahagian besar anggotanya, badannya semua aurat. Okey. Jadi bila aurat ni dia kena tutup. Bukan kata kena pamerkan pada orang, tunjukkan pada orang. Okey, kita semayang, lepas semayang ambil gambar dan solat isyak. Okey. Satu je saya nak tanya. Sebelum lepas kita selfie tu kan, selfie kita ambil gambar post kat Facebook. Dengan kita post itu, okey, adakah kita yakin Tuhan dah terima ke amal kita? Itu masalah. Okey. Kalau ibu-ibu ingatkan kita bincang baru ni dalam hadis penawar bagi hati,
hari Khamis tu kan kita baca dah tentang 7 syarat amal diterima. Antaranya apa? Bila orang tu amal dia diterima oleh Allah Ta'ala, antara tanda-tanda yang Allah berikan adalah dia rasa tak berbangga dengan amal dia. Boleh dia rasa tak nak tunjuk ke orang. Biarlah Allah sahaja yang tahu amal aku. Itu lebih baik daripada kita post gambar kan, kat Facebook, kat Twitter, kat Instagram, kat TikTok dan sebagainya. Nampak tak? Sebab kita tak yakin masa kita post tu, kita post orang puji kita. Cantiknya awak, cantiknya mata awak. Nampak tak? Kita pun rasa comel aku. Cantiknya aku, pakat puji aku. Itu lagi bahaya sebenarnya. Menggunakan fitnah. Okey. Yang lebih baik gambar perempuan kan, nak letak boleh, tapi bukan nak letak tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan. Dan letaklah kata setahun sekali ke, gambar family kan, gambar raya. Tak apalah ramai. Itu boleh letak. Okey, ini kata guru kami tuan-tuan. Tapi kalau nak letak tiap hari gambar purdah, gambar mata, tak kena lah. Okey. Baik, masuk masjid selfie, lepas tu post jom solat, dia ajak solat. Itu riak juga ke? Itu tak riak. Okey, dia post macam tu supaya ajak dia dakwah kepada orang. Contohnya dia ambil gambar masjid, dia pun kata dah zuhur ni, jom solat. Engkah je dakwah. Okey. Itu maknanya kita boleh guna media masa kita untuk berdakwah. Boleh. Tak ada masalah. Kan? Itu kita hanya ambil gambar masjid, kita post, ajak sembahyang. Itu panggil dakwah. Kan? InsyaAllah boleh pahala tu. Lagi soalan daripada saudara Abdul Hakim ni. Okay, mohon jelaskan beza riak dan takabur. Baik, gini. Riak, takabur kan kita kata macam sama kan. Nampak tak? Ramai orang disalah guna erti ni. Sebab saya tengok dalam filem-filem, dalam drama-drama, banyak dia salah faham tentang riak ni. Gini, takabur ni tuan-tuan, takabur ni membesar diri. Membesar diri. Dia takabur ni tuan-tuan sebenarnya asal usul kan, sebelum nak takabur ni dia ada ujub. Apa ujub? Ujub ni rasa heran diri. Hebatnya aku, banyaknya aku semayang, alimnya aku kan, ramainya aku dengar aku mengajar. Itu ujub. Lama-lama kata ulama, ujub tu membenihkan sombong. Okey, apa sombong? Sombong Nabi kata dalam hadis, menolak kebenaran, batarul haqqi wa ghamtun nas. Dia tolak kebenaran dan dia meremehkan manusia lain. Itu sombong. Dia rasa dia hebat dah, dia membesar diri memula. Ujub tu, ujub seorang-seorang. Kan, contohnya kita semayang, kita ujub, hebat aku semayang. Hebat. Allah hebat. Kita lupa Allah yang beri kita semayang. Itu ujub. Okey. Lama-lama kalau kita tak kerak dia, kan, tak kawal, jadi sombong. Jumpa orang tu tengok, dia ni tak pakai ni. Dia ni tak guna ni, pakai tak pakai kopiah contohnya. Kan? Aku paling hebat pakai kopiah, pakai serban. Tu sombong tu, takabur. Boleh? Dan takabur ni apa? Sifat iblis. Okey, iblis membesar-besarkan diri. Dan kata para ulama, hakikatnya takabur ni, membesarkan diri ni sifat Allah, Al-Mutakabbir. Kan, di antara Asmaul Husna Al-Mutakabbir. Hanya Allah yang boleh membesar-besarkan diri. Hanya Allah yang boleh berbangga-bangga dengan kekuasaannya. Faham? Kita tak boleh. Boleh, itu takabur. Riak pula, tadilah riak ni kita buat amalan nak tunjuk ke orang supaya orang tengok, orang puji, orang kagum, orang rasa hebat pada kita. Itu beza dia. Okey. Kan itu beza riak dan takabur. Tak sama tuan-tuan. Okey, boleh faham ya? Alhamdulillah, insya-Allah. Lagi, maaf Ustaz. Takabur dosa besar. Ya, dosa besar. Minal kabair. Okey, tuan-tuan boleh cari kitab ni Saya sikit promosi sikit. Kitab dosa-dosa besar.
Okey, karangan Imam Az-Zahabi disenaraikan 70 lebih 70 dosa besar yang biasanya orang Islam buat. Okey, boleh Antara dosa besar apa? Sombong, al-kibru ataupun at-takabbur. Kan? Takabur ni cakap, bukan cakap besar, dia membesarkan diri. Benihnya ujub. Okey, ujub, lepas tu datang takabur. Tu bahaya tu. Boleh faham ya? Baik, lepas tu ada lagi soalan daripada Puan Nafisah Wahab. Maaf Ustaz nak tanya, macam mana pula kalau kita guna gambar diri sendiri untuk tujuan berniaga? Baik, macam ni. Saya ambil pandangan pertengahan. Kita taklah kata ketat sangat, apa tu longgar sangat. Kan, kalau ikut pandangan yang ketat, orang perempuan tak boleh langsung tunjuk gambar di media massa. Tak boleh. Okey. Ni pandangan yang ketat sikit lah. Sebab itu saya perhatikan guru-guru saya, tuan-tuan, yang belajar di Azhar, belajar di Madinah, orang yang hebat-hebat, doktor, profesor kan, tak ada nak tunjuk gambar bini dalam Facebook. Tak ada. Okey. Nak tunjuk gambar anak pun tak ada. Tak ada. Sebab bagi mereka benda tersebut tak perlu. Okey. Bukan mereka kata haram, tak. Cuma bagi mereka tak perlu nak tunjuk macam tu. Okey. Satu. Yang keduanya, pandangan pertengahan saya ambil sikit tuan-tuan. Kalau kita nak ambil gambar kan, untuk kita menega, tunjuk ke orang, saya ni menega, saya ni apa panggil apa tu, stokis. Kalau benda-benda, saya ni jual macam ni, ada gambar kan tunjuknya, promosi produk kita, boleh ambil gambar tu, boleh. Tetapi kalau boleh lah, janganlah kita post gambar tu, gambar yang dekat sangat. Faham? Umpama dekat macam ni, dekat. Dekat. Sampai orang yang tengok tu boleh tengok muka kita satu persatu. Sini ada tak lalat. Sini comelnya muka dia. Itu tak molek. Okey, fitnah tadi. Bayangkan bini kita bayar mas kahwin ke dia, kan, bayar kedui kahwin semua. Tiba-tiba bini kita, muka bini kita tu, orang lain pula menikmati keindahan bini kita di Facebook. Ini bagi tak wajar lah, kan? Sebab bini kita bukanlah untuk dipamer-pamerkan keindahan dia. Okey. Sebab apa? Keindahan dia tu untuk suami je. Nampak tak? Okey, bagi saya nak post gambar boleh, biarlah gambar tu jauh sikit. Gambar yang jauh sikit, bukan gambar yang dekat sangat. Nampak habis muka-muka kita. Kan? Kadang-kadang ada orang jahat, dia dipanggil apa? Dipanggil superimpose. Dia ambil muka kita, dia letak kat gambar bogel, minta maaf. Ni banyak berlaku. Okey, sebab itu tak digalakkan wanita-wanita letak gambar dalam Facebook. Okey, letak boleh, tapi biarlah gambar tu jauh sikit, jauh kan. Ni gambar nampak nampak bahu gini je, bukan gambar yang seluruh gitu. Okey, atau gambar kecil je, gambar jauh tapi kecil. Itu boleh. Ataupun gambar ramai-ramai, dengan ahli keluarga, dengan ayah-ayah ramai, macam gambar raya kan, boleh lah letak. Boleh faham sebabnya? Sebab apa? Sebab kita bimbang ni riya, bimbang sum'ah dan sebagainya. Boleh faham ibu-ibu sekalian? InsyaAllah. Ya Allah, galiknya. Nak pukul 6 dah kita. Tak apalah. Okey, kita sambung pula esok untuk hadis yang seterusnya, ada yang panjang, cerita cukup cantik. Okey, macam mana orang yang buat riak ni, okey, dia mati syahid tapi sebenarnya dia riak, maka Allah Ta'ala akan diheret dia, heret muka, dan dilempar dalam neraka Allah. Masya Allah. Ni cerita tentang orang mana yang buat riak. 3 orang dia tu. Orang mati syahid, orang yang belajar Al-Quran, yang belajar ilmu, yang mengajar. Yang ketiga, orang yang diberi harta banyak, yang suka derma. Okey, nanti Allah Ta'ala akan cerita macam mana kisah-kisah itu. Allah menempelak orang macam ni. Dia mengaku, aku ni ikhlas mengajar Quran, tapi Allah kata tak, engkau tipu, engkau dusta.
Lah kali dilempar dari neraka. Ni berat tuan-tuan. Orang yang riak ni. Okey, boleh faham ya? Saya minta maaf kalau saya ambil masa lebih sikit sebab benda macam ni kena terangkan. Okey, insya-Allah. Okey. Anda semua laki-laki apa ni? Sekejap. Cepat baca lagi soalan daripada Puan Roslina. Ustaz, kalau kita post gambar di medsos untuk kenangan dan sahabat-sahabat, contohnya, adakah dikira riak? Tak riak. Kan kita post gambar. Tapi ingatlah, gambar tu bilang gambar yang tutup aurat. Gambar tutup aurat, gambar yang mana yang tak kata terlampau melampau sangat kan. Gambar biasa-biasa kan, gambar di kampus ramai-ramai untuk kenangan, tak ada masalah. Okey, bukan riak macam tu. Okey, kenangan kita tak ada masalah. Okey, anda semua lelaki ada kefahaman macam ustaz bab keindahan rupa isteri yang tak boleh dipamerkan. Best kan? Itulah atas masing-masing lah kan. Atas kefahaman masing-masing. Sebab kalau ikut guru saya, dia maruh letak gambar bini di Facebook. Sebab saya pernah ditegur dulu. Okey, letak sikit gambar. Kita baru kahwin kan. Baru kahwin, kadang-kadang bila baru kahwin ni kita excited. Okey, jadi letak gambar. Ustaz saya dia PM saya, dia kata tak molek king buat gini. Dia panggil king je. Tak molek king buat gini. Baik kita letak untuk kita punya simpanan sahaja. Saya buang gambar tu. Okey, itulah maknanya ada guru yang jujur ditegur terus. Okey, ustaz, kalau kita tunjuk gambar kita, hak cari sahabat lama tak jumpa, boleh ke? Tunjuk gambar kita, boleh je. Apa? Kita tunjuk gambar, maknanya ni muka saya dulu, muka kita kan di Facebook, supaya kawan-kawan lama kita kenal. Tak ada masalah. Tapi tadilah gambar tersebut kalau boleh jagalah, jangan gambar yang terlampau dekat sangat. Dia panggil terlampau zoom in. Kan gambar yang kata pertengahan biasa-biasa je. Okey, boleh letak insya-Allah. Okey, jadi wallahu a'lam tuan-tuan, kita akan sambung esok insya-Allah. Esok pagi esok kita kita fiqh musalli. Kita munyatul musalli fiqh solat. Esok kita akan sambung dalam bab sunat hai'ah insya-Allah. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan yang ada persoalan, saya syorkan boleh terus pergi kat Telegram, search saja. Search cari soal jawab Ustaz Mustaqim. InsyaAllah grup tu public. Kita akan buat public lepas ni insyaAllah. Saya akan suruh semua boleh masuk dalam grup tu. Okey, mungkin grup WhatsApp dah penuh dah. Tak apalah, kita masuk grup Telegram. Okey, boleh tanya soal jawab terus, tak apa. Okey. Kitab tu tuan-tuan ada dijual di kedai-kedai buku lah. Kalau di Jaafar Awas ada. Okey, kalau dalam Shopee pun ada sebenarnya. Okey, dia keluaran daripada Pustaka Nasional. PN, Pustaka Nasional Singapura. Lama dah kitab ni. Cuma sekarang ni dibuat yang barulah kan. Baik, insya-Allah okey, tak apa, insya-Allah. Ustaz, tolonglah doa pada ayah saya semoga cepat sedar dari koma, insya-Allah. Okey, dan cepat sembuh dari sakit. Nama ayah saya Muhammad Nur bin Husin, insya-Allah. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu, insya-Allah. La ba'sa tahurun, insya-Allah. Okey, baik, kita sambung pada esok, sebab ada mungkin kata lewat ustaz pukul 6 ustaz. Okey, kita kadang benda macam ni digalik kadang-kadang kita digalik nak baca lagi tu, tengok masa dah habis dah. Okey, sambung esok insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, ada kekurangan. Okey, sepanjang saya beri kuliah ni, insya-Allah kita jumpa pada pagi esok untuk fiqh solat kitab Munyatul Musalli dalam bab solat sunat hai'ah dalam sembahyang. InsyaAllah nanti saya akan post jugalah dalam WhatsApp dan dalam Telegram untuk iklankan peringatan untuk kuliah esok. InsyaAllah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.